Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Hari ni bersamaan dengan 22 hari bulan 10. So kita orang yang dekat KL ni, kita orang dah start untuk PKPB. So hari ni aku pun dah tak boleh keluar. Aku tak boleh keluar rumah. So aku kena stay je dekat rumah. So memandangkan hari ni pun tak ada buat apa kat rumah. So hari ni aku nak buat satu video berkenaan dengan piramid kewangan. Benda yang paling basic sekali bila kita dapat gaji, macam mana kita nak menguruskan duit kita adalah menggunakan dengan kita berpandukan piramid kewangan ni lah. Piramid kewangan ni dia sama je macam piramid makanan. Macam korang tahu, piramid makanan ni dia macam adalah satu sistem pemakanan yang sihat, di mana kalau kita nak mengamalkan pemakanan yang sihat, kita kena ikut dorang punya piramid lah kan. Yang bawah tu ada dorang punya protein, karbohidrat, dan dekat atas tu ada lemak dan gula lah kan. So in order untuk kita makan pemakanan yang sihat, kita kena ikut dorang punya kita panggil dorang punya piramid. So bawah kena makan banyak, atas kena makan sikit. So same concept dalam piramid kewangan. So dalam piramid kewangan ni ada benda yang kita perlu utamakan, ada benda yang kita perlu kurang utamakan. Alright. So saya cerita apa yang ada dalam komponen piramid kewangan ni. Alright. So piramid kewangan ni dorang terpecah pada tiga kategori. Ada tiga kategori. Pertama adalah dorang punya tapak, base. Kedua adalah dia punya tengah. Ketiga adalah benda yang paling atas. Alright, benda paling atas adalah dalam piramid kewangan kita panggil pelaburan. So investment lah. Itu adalah benda paling atas. Benda yang kedua adalah simpanan. Yang ketiga adalah perlindungan. Alright. So saya terangkan serba sikit berkenaan dengan pecahan-pecahan piramid kewangan ni. Sebagai contoh, yang atas sekali adalah pelaburan. Alright. So apa itu pelaburan? Pelaburan ni adalah sebagai contohnya mana-mana tempat yang kita letak duit kita, di mana tempat ni boleh menjana pendapatan dekat kita untuk jangka masa pendek ataupun untuk jangka masa yang panjang lah. Sebagai contohnya, kita beli emas, kita simpan dalam unit trust, kita buat ASB loan, kita beli stok, kita either stok tu kita beli dekat global ataupun bursa dan sebagainya lah. So itu adalah pelaburan lah. So tak kisahlah any type of pelaburan, itu adalah termasuk dalam kategori investment dekat bahagian paling atas sekali piramid kewangan. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah simpanan. Simpanan ni pula adalah satu tempat kita letak duit, di mana tempat ni yang kita boleh dapat instant cash in case kalau kita nak pakai duit. Alright. Benda paling simple adalah ramai orang buat adalah simpan dekat bank biasa lah. Kita punya kita punya bank account, Maybank, CIMB, BSN, RHB dan sebagainya lah, di mana kita simpan hari ni, petang nanti nak keluar, kita boleh terus keluarkan. Alright. So itu adalah sebagai contohnya adalah sebagai contoh simpanan. Alright. Yang terakhir sekali, iaitu benda paling asas sekali, paling bawah sekali, base, adalah perlindungan. Alright. So perlindungan ni adalah banyak. So perlindungan ni dia ada banyak. So perlindungan ni dia luas. Alright. Sebagai antara perlindungan yang kita kena ada adalah, pertama kita kena ada medical card. Medical card ni in case kalau berlaku apa-apa kepada kita, at least kita dah ada medical card untuk cover kita bila masuk swasta. Alright. Kedua adalah kita punya perlindungan ataupun kita punya sum covered. In case kalau berlaku musibah kat diri kita dah tak mampu nak bekerja ataupun kita dah meninggal, bagaimana kita punya ahli keluarga nak survive? Macam mana diorang nak makan, diorang punya makan minum, diorang punya bil api, bil air, diorang sekolah, siapa nak bayar? At least kalau kita ada sum covered, kita ada hibah, perlindungan, at least duit ni boleh membantu keluarga kita untuk diorang sara hidup apabila kita dah tak ada satu hari nanti. Alright. Lepas tu banyak lagi lah, sebab dalam insurans dan takaful ni diorang dia lebih meluas. Kita kena antaranya medical, macam saya cakap tadi, medical, sum covered, hibah, lepas tu diorang punya penyakit kritikal, wasiat. So benda tu tergolong dalam kategori perlindungan. Alright. So macam mana kita nak memanfaatkan piramid kewangan ni dalam kita punya daily life, dalam kita punya perancang kewangan bila kita dapat gaji nanti. So yang pertama sekali, bila kita dapat gaji, kita kena faham duit gaji kita ni, pertama kita perlu protect dia, kita perlu lindungi dia. So macam mana nak lindungi dia adalah paling simple kita beli insurans dan takaful. Bila kita dah beli insurans dan takaful, kita kena merancang kita punya wasiat akan datang. Alright. So in case kalau berlaku apa-apa, pecahan-pecahan ni kita dah proper planning untuk pada masa hadapan. Alright. Setelah kita dah settle bab perlindungan, baru kita move on kepada simpanan lah.
Simpanan ni adalah kita simpan sebahagian daripada duit kita in case akan datang ada emergency kat kita. Sebagai contohnya, kereta kita broke down, anak kita nak sambung belajar, perlu immediate cash, ataupun kita nak guna duit tu sebagai emergency, kita perlukan duit tu cash. Jadi kalau kita simpan dekat kita buat ASB loan, kita simpan dalam unit trust, benda tu kan dia take time sikit benda tu nak withdraw, dan benda tu tak boleh dapat immediate cash. Mungkin boleh ambil masa dalam seminggu 2 minggu, tapi that's beat the purpose lah untuk kita punya simpanan. Sebab simpanan ni adalah untuk kita gunakan duit ni untuk emergency. Alright, so simpanan. Yang ketiga, last sekali adalah investment, pelaburan. Kita dah buat pelindungan, kita dah buat protection, kita dah buat simpanan, dah settle, semua dah lengkap, baru kita pergi pasal investment. Alright, so investment ni adalah banyak tempat. Sebagai contohnya macam saya sebutkan tadi, ASB loan, tabung haji, unit trust, ataupun boleh invest dekat direct stock market, either global ataupun bursa. Alright guys, so itu saja yang aku nak share hari ni berkenaan dengan piramid kewangan. Aku harap benda yang aku share ini dapat membantu sedikit sebanyak korang macam mana untuk menguruskan kewangan dengan lebih efektif lah. So